wa antum muslimun. Muslimin muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Hanya dengan takwa kita menjadi insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah Aidul Adha pada pagi yang penuh berkah ini adalah pengajaran ibadah korban. Hadirin hadirat sekalian, hari ini kita menyambut Aidul Adha dengan penuh rasa ketakwaan dan kesyukuran. Kesyukuran kita sambut dengan bertakbir salat sunan Aidul Adha, mendengar khutbah dan menyembelih binatang kurban. Walaupun masih dalam tempoh perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP, Aidul Adha tetap dirayakan dengan penuh disiplin, mengikut SOP ditetapkan dan kawalan kendiri masing-masing bagi mengelakkan sebarang penularan semula COVID-19. Aidul Adha mengajar kita erti sebuah pengorbanan yang bersifat ta'abbudiyah atau kepatuhan dan ketaatan yang tidak berbelah bagi, yang tidak boleh dipersoalkan dan dipertikaikan mengikut logik akal. Sesungguhnya hanya Allah yang maha besar lagi maha bijaksana dengan segala ketetapannya. Segala ruang lingkup kehidupan manusia hanya kerana Allah, maha suci Allah dari segala sifat makhluk. Kita sebagai manusia adalah serba lemah dan hina di sisi Allah. Namun Allah maha pengasih dengan memberikan pelbagai nikmat, antaranya nikmat kesihatan, kesejahteraan dan kekuatan untuk terus mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Oleh itu, marilah kita membesarkan Al-Khaliq dengan bertakbir sehingga 13 Zulhijjah dengan penuh rasa insaf dan syukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ibadah korban adalah amalan yang sangat dituntut dalam Islam. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban adalah satu ekosistem kemasyarakatan yang berkait rapat dengan rangkaian kehidupan si kaya dan si miskin, rangkaian kehidupan dan kematian, dan rangkaian pemupukan kehidupan bermasyarakat seterusnya. Lalu kebaikan yang tersela adalah terpaut eratnya hubungan persaudaraan antara anggota masyarakat dan menanamkan semangat hidup berjemaah serta berkasih sayang. Allah menyuruh umat Islam untuk melakukan ibadah korban berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 36. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. Dan kami jadikan unta yang dihadiahkan kepada fakir miskin Mekah itu sebahagian dari syiar agama Allah untuk kamu. Pada menyembelih unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu. Ibadah korban juga dapat mengajar dan mendidik kita bahawa berkorban adalah suatu perkara yang memerlukan langkah dan strategi yang betul, berilmu pengetahuan dan tekad yang jitu untuk melaksanakannya, bukan suatu perkara yang mengikut hal keadaan biasa dan kewangan yang ada. Usaha bagi mengambil bahagian dalam ibadah korban memerlukan langkah-langkah yang memungkinkan ianya dapat dilaksanakan setiap tahun, tidak kira sama ada melakukan korban dengan satu bahagian atau lebih. Di situlah hakikat ketakwaan yang panjang
dan tidak pernah putus kepada Allah. Allah hanya menerima ibadah korban jika dilaksanakan semata-mata kerana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Daging dan darah binatang kurban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang berbahagia sekalian, pengajaran yang besar dalam ibadah korban ini ialah menghayati dan mencontohi semangat pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya yang dikasihi, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perintah menyembelih ini adalah satu ujian yang amat berat. Nabi Ibrahim alaihissalam korbankan kasih anak dengan memilih keridaan Allah. Ini bererti Nabi Ibrahim alaihissalam telah termasuk dalam golongan orang yang berbuat kebaikan. Maka dengan itu Allah membalas orang yang melakukan kebaikan dengan kegembiraan. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 107, "Wa fadainahu bi dhibhin 'azim." Dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Mengimbau pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, umat Islam hendaklah tunduk dan patuh dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan sentiasa ingat kepada ancaman Allah jika tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 14, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kekallah dia di dalamnya dan baginya azab seksa yang amat menghina. Oleh itu, setiap pengorbanan untuk mencari keridaan Allah akan dibalas dengan kebaikan dari Allah. Sebagai contoh, Allah turunkan ujian besar dengan virus COVID-19 yang membawa maut ratusan ribu manusia di seluruh dunia. Maka sudah tentu memerlukan pengorbanan dan kesabaran, memerlukan kepatuhan yang tinggi kepada ketetapan yang dibuat oleh pemerintah atau ulil amri. Berkorban untuk tidak melakukan yang biasa. Sebaliknya, hari ini sebarang langkah dan tindakan yang silap akan mengundang kesan yang berbahaya dan menjadi malang kepada orang lain, keluarga, masyarakat dan negara. Alhamdulillah, dengan berkat tabah dan taat, maka Allah hilangkan virus ini sedikit demi sedikit untuk kita jalani kehidupan yang lebih baik dan ceria. Hadirin jemaah sekalian, marilah kita bersatu atas dasar akidah Islam yang pasti dan disimpul mati. Bersatu dalam apa jua situasi, bersatu teguh menghadapi persekitaran dan ancaman musuh yang terang dan terselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling dasar ke arah pembinaan khairah ummah, umat terbaik. Umat Islam berhak untuk berbeza pendapat, apalagi dalam soal urusan duniawi. Namun, umat Islam hendaklah terus bersatu dan fikrah
bersatu dalam fikrah dan kefahaman mengikut garis rentas kalimah La ilaha illallah. Prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan Al-Hadis serta prinsip-prinsip persaudaraan Islam yang kukuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat dirahmati sekalian, sebagai mengakhiri khutbah bersama ini disampaikan beberapa pengajaran penting dalam ibadah korban. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa amalan ibadah korban adalah suatu yang menambah keyakinan bahawa hanya Islam sahaja sebagai cara hidup sahih atau ad-din di sisi Allah. Yang kedua, umat Islam wajib mensyukuri dan membesarkan Allah setiap waktu. Yang ketiga, umat Islam hendaklah ikhlas, redha dan sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan pemimpin. Yang keempat, umat Islam hendaklah mencontohi kesetiaan Nabi Ibrahim AS dalam mengutamakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Dan kami kekalkan baginya nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. As-Saffat ayat 108 hingga 109. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wal iman. Hadirin yang berbahagia, dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, setiap jemaah sentiasa terus berdisiplin dan wajib mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh pihak JAIS, khususnya mengambil wuduk di rumah, membawa sejadah masing-masing, memakai pelitup muka face mask ketika hadir di masjid dan surau, serta mengamalkan penjarakan sosial. Bagi mereka yang tidak sihat adalah dilarang sama sekali untuk melaksanakan solat di masjid dan di surau. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfaza bi'aini 'inayatika rabbaniyah وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة مالكنا المعظم سلطان سلانغر سلطان شرف الدين إدريس الهاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الهاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد السلانغر تمكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس الهاج في أمن وصلاح وعافية
بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19. Allahumma ya dafi'al bala' idfa' anna hadzal waba'a wal bala'a wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال من العائل والفائزين، وكل عام وأنتم بخير.